Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran Ruang Bicara pada hari ini. Sesuatu yang istimewa kami bawakan hari ini di mana kita akan membincangkan mengenai penambahbaikan kerangka ekonomi agihan saksama. Kita bercakap tentang ekonomi madani di mana ekonomi madani ini secara keseluruhannya memperkasakan rakyat sebagai satu wadah dan mengangkat semula darjat dan martabat negara dengan menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraja ekonomi terutamanya di rantau Asia Tenggara dan bercakap tentang pra-belanjawan pula menggariskan tumpuan kerajaan untuk mempercepatkan reformasi ekonomi madani dalam belanjawan pada tahun 2025 dan tanpa melengahkan masa ingin saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini yang orang kata tu kalau kita sebut tentang ekonomi semuanya hanya di hujung jari beliau. Saya perkenalkan tetamu kita Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Putra Business School. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami. Tadi saya sempat berbicara dengan doktor dan bagi anda penonton yang mungkin ingin mengajukan soalan, ingin berkongsikan pendapat tentang tajuk kita pada hari ini, anda boleh hubungi kami di talian 03-2697-9768. Saya ulang, 03-2697-9768. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita nak teruskan perbincangan kita pada hari ini bersama dengan doktor. Dan kita bercakap tentang belanjawan 2025. Pada pandangan doktor sendiri, bagaimanakah untuk merealisasikan sendiri kerangka ekonomi madani itu? Silakan, doktor. Ya, terima kasih. Apabila kita melihat belanjawan 2025, ada beberapa perkara yang unik tentang belanjawan kali ini. Pertama, inilah belanjawan, walaupun belanjawan ketiga yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi akan menjadi belanjawan pertama yang setelah ekonomi madani itu dilancarkan pada tahun ini. Dan juga sebenarnya belanjawan yang terakhir di bawah rancangan Malaysia ke-12 sehingga 2025 sebelum rancangan Malaysia ke-13 akan bermula selepas itu. Dan apa yang uniknya tentang belanjawan kali ini ialah apabila kita melihat tentang ekonomi madani itu, kemungkinan inilah belanjawan yang kali pertamanya akan cuba menterjemahkan apa yang dimaksudkan dengan ekonomi madani. Dan kalau kita lihat perkataan madani itu sendiri, ianya berkait rapat dengan ketamadunan sebuah bandar atau dalam konteks ini sebuah negara itu. Yang mana setiap penduduknya dapat menikmati kemakmuran negara. Itu kalau kita lihat tema kali ini, belanjawan madani itu negara makmur. Ia merujuk kepada satu ekosistem, satu pentadbiran yang menikmati kemakmuran ekonomi itu sendiri. Namun, tidak melupakan kesejahteraan rakyat. Jadi, belanjawan madani itu adalah negara makmur dan rakyat sejahtera. Dan bagaimana rakyat sejahtera itu tidak ada yang tertinggal. Itu sebab kalau kita lihat ucapan Perdana Menteri baru-baru ini, memang fokusnya pertama untuk menstrukturkan ekonomi supaya isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti inflasi, kos sara hidup, kesenjangan dari segi harta pendapatan antara rakyat itu dapat ditangani. Dan itulah yang saya lihat secara permulaan ni, mengapa belanjawan 2025 ni akan menjadi sesuatu yang unik kerana ia adalah permulaan pelaksanaan ekonomi madani itu sendiri. Dan doktor, kita melihat kita sentuh tentang tempoh jangka masa di mana genap setahun pelancaran bagi kerangka ekonomi madani dan ia dilihat sedikit sebanyak orang kata tu menunjukkan satu petanda yang positif terutamanya daripada aspek ekonomi dan juga taraf hidup rakyat. Pandangan daripada doktor berhubung perkara itu? Ya, betul. Kita sebenarnya dah pulih daripada pandemik. Negara kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang boleh saya katakan amat positif. Apabila rakyat sering mengutarakan isu kos sara hidup,
ataupun gaji tak naik. Sebenarnya kalau kita lihat indikator ekonomi itu, apa yang berlaku tahun ini semuanya telah menunjukkan peningkatan ataupun pemulihan yang amat ketara. Sebagai contoh, kalau kita kata tentang inflasi, pada bulan Ogos kadar inflasi 1.9%. Sebelum itu sekitar 1.5 hingga 1.8. Amat rendah berbanding dengan purata kadar inflasi yang kebiasaannya 3%. Bermakna harga amat terkawal. Malahan kalau kita tengok harga ayam, daging ayam tu sebenarnya kekal pada tahap yang kata tak naik dan makin turun sikit. Dan kalau kita lihat pula dari segi gaji, statistik terkini juga menunjukkan untuk gaji pekerja formal sekitar RM2,844 median turut menunjukkan peningkatan. Dan kalau kita lihat data daripada KRSP juga turut menunjukkan bahawa gaji memang meningkat. Mereka melihat caruman pekerja saban tahun telah meningkat secara purata 8%. Dan apabila kita melihat juga pertumbuhan KDNK, suku tahun kedua amat positif 5.9% yang menyebabkan jangkaan pertumbuhan ekonomi kita telah di-revise ataupun ditambahkan. Jangkaannya mungkin meningkat. Pengangguran dah turun kepada 3.2%, terendah sebelum pandemik. Dan juga kita dah ada peningkatan tenaga kerja 16.22 juta kalau tak silap. Ekonomi berkembang, ekspor meningkat, lebihan dagangan positif kau semasa. Jadi bila orang tanya saya lah, apa yang tak best lagi pasal ni kan? Saya lihat memang mungkin hutang je lah. Hutang kerja persekutuan lah yang masih lagi meningkat, tetapi dalam belanjawan 2025 kali ini, itulah yang akan menjadi fokus. Itu bagaimana struktur ekonomi itu dapat ditambah baik bagi memastikan walaupun berlaku lagi fiskal defisit atau defisit fiskal, perbelanjaan melebihi daripada pendapatan, tetapi peratusan itu akan dikurangkan. Kerana itulah sasaran kerajaan Madani daripada 5% kepada 5% dan kepada 3.6% untuk tahun akan datang. Itu yang saya lihat lah. Suasana ekonomi negara kita tahun ini amat positif. Yang penting ianya dapat dirasai oleh semua orang. Itu yang saya lihat belanjawan 2025 juga akan ke arah itu. Bercakap tentang semua orang, saya nak sentuh sikit. Bunyi simple. Dan kalau kita tengok mungkin pada kita yang berkemampuan, nothing much, benda yang biasa. Kita bercakap tentang mengurangkan kos sara hidup rakyat. As simple as jualan rahmah sebenarnya. Betul ya? Betul. Macam saya katakan tadi, mungkin pada kita yang berkemampuan merasakan tidak memberikan impak kepada kita, tapi mereka yang mungkin berpendapatan rendah, yang dari segi komposisi dalam rumah tu ramai, anak ramai semua. Saya melihat ini sebagai satu usaha yang cukup baik daripada pihak kerajaan dalam membantu mengurangkan kos sara hidup sendiri. Pandangan daripada doktor? Ya, betul. Strategi kerajaan Madani sekarang bukan lagi bersifat pemberian subsidi barangan secara pukal. Kerana apabila kita lihat banyak berlaku ketirisan dan juga pembazaran. Kita tak cakap lagi dengan isu rasuah apabila melibatkan subsidi ini. Yang mana ramai yang tak layak menerimanya. Bukan setakat golongan T20 tetapi warga asing dan juga berlaku banyak penyeludupan. Apabila kerajaan baru ini melaksanakan resolusi diesel, saya lihat mungkin tahun depan dalam belanjawan ini mungkin akan ada perancangan untuk resolusi petrol, RON 95. Dan apa natijah daripada itu? Iaitu mungkin ramai akan menjangkakan harga barang akan naik sebab petrol naik, dan rakyat mungkin akan terkesan juga kalau ada kenderaan dan sebagainya. Dan di situ saya lihat apabila pengenalan ataupun pelaksanaan perkara data padu untuk memastikan bahawa bukan setakat B40 tetapi golongan M40 yang keluarga ramai, tanggungan ramai, duduk di bandar, tempat kerja jauh, memerlukan kenderaan, mereka akan kekal menerima bantuan subsidi minyak tersebut kerana masih lagi layak. Pada masa yang sama, kalau kita lihat macam Zan cakaplah, jualan tunai ramah itu memastikan barangan asas seperti makanan kekal terkawal. Pada masa yang sama, kalau harga rendah, tapi kalau tak duit nak beli pun susah juga. Jadi sumbangan tunai ramah
akan menjadi satu lagi fokus utama kerajaan dalam Belanjawan 2025 ini. Penjimatan daripada rasionalisasi diesel dan petrol itu akan disalurkan kepada sumbangan tunai ramah supaya lebih ramai lagi yang menerimanya, bukan setakat B40, bukan setakat belia, malahan isi rumah yang mungkin berpendapatan sekitar 3-4 ribu itu pun akan dapat juga sumbangan tunai ramah. Dan konsep ini sebenarnya dah diamalkan di banyak negara, terutama negara maju. Mereka tak bagi subsidi setiap pukal, tapi mereka beri bantuan tunai secara langsung. Malahan ada setengah negara di luar sana sudah mula bereksperimentasi universal salary ataupun basic salary yang mana semua orang dapat gaji. Tapi mungkin kita belum sampai tahap itu. Sekurang-kurangnya sumbangan tunai rahmah itu sampai kepada mereka yang memerlukan. Dan memerlukan itu berdasarkan daripada data daripada padu itu. Di situ saya lihat strategi Belanjawan 2025 iaitu subsidi pukal dikurangkan, tetapi harga kawalan diteruskan. Pada masa sama sumbangan tunai ramah akan dinaikkan. Doktor, sikit saya nak sentuh mengenai subsidi RON 97 95. 95. Kita adakah doktor tahu sekarang ni kita mengalami krisis di Timur Tengah dan secara tidak langsung akan meningkatkan harga minyak. Pada pandangan doktor, adakah perkara ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi keputusan kerajaan untuk mengurangkan subsidi ataupun menambahkan subsidi dalam belanjawan nanti? Bagaimana? Itulah saya pun hari-hari duk tengok harga minyak naik ke turun kan. Walaupun kita ada subsidi, tapi kita nak tahu pola trend kenaikan minyak itu. Alhamdulillah setakat ini masih lagi terkawal lah. Tak sampai $80 untuk Brent. Tetapi itu adalah satu kemungkinan kerana kita tidak tahu konflik Timur Tengah ni akan melarat ataupun tidak. Dan apabila tidak berlaku lagi subsidi, kerajaan mungkin akan dapat menjimatkan banyak lagi daripada hasil tu, sebab sekarang ini kalau kita lihat isu dia adalah bagaimana kerajaan boleh meningkatkan hasil pada masa yang sama memastikan perbelanjaan itu sampai kepada rakyat. Pengekalan subsidi minyak RON 95 apabila situasi tidak menentu yang menyebabkan harga minyak di peringkat dunia meningkat dengan mendadak akan menyebabkan rakyat tidak dapat menikmati bantuan yang sepatutnya kerana pergi habis untuk membayar harga minyak yang mahal itu. Jadi saya lihat itu juga kemungkinan akan menjadi satu faktor untuk kerajaan menimbangkan restitusi petrol itu pada tahun hadapan. Jadi sejauh mana sebenarnya doktor melihat belanjawan 2025 ini akan terus melonjak ataupun menaikkan lagi momentum perkembangan ekonomi dalam negara? Kita mampu merancang setiap tahun memang kita kata kita dah buat ni sekian ni. Cuma saya yakin bahawa apa yang akan dirancang ini boleh mencapai matlamat dan hasrat kerajaan, kerana sekurang-kurangnya ada satu faktor yang membolehkan ia mudah dicapai, iaitu faktor kestabilan politik. Kalau kita lihat sejak 2 tahun kebelakang ini, memang tidak ada berlaku orang kata keresahan ataupun kebimbangan bahawa kerajaan akan bertukar sekelip mata seperti sebelum ini. Dan ini juga menjadi faktor bahawa kepada ramai pelabur asing sudah mula masuk, dimulai dengan komitmen dalam bentuk FDI, diikuti dengan peningkatan prestasi Bursa Malaysia, maknanya ramai pelabur sudah mula membeli equity dan juga pembelian bond ataupun Malaysian Government Securities. Semua menunjukkan peningkatan. Dan apabila berlaku kemasukan pelabur, pembelian equity dan sebagainya, menyebabkan ringgit semakin mengukuh. Dan itu satu faktor yang saya lihatlah bahawa jika kestabilan ini diteruskan, maka senang untuk setengah inisiatif ini dicapai kerana mendapat sokongan daripada peniaga, daripada pelabur dan juga daripada rakyat. Tapi pada masa yang sama kita harus sedar dunia sekarang di era globalisasi ini kita mudah terkesan dengan situasi di luar. Termasuk dulu ringgit kita jatuh pun kerana apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan juga China. Dan kita lihat konflik Ukraine Rusia masih berterusan, Timur Tengah pun masih berlaku.
dan kita tak tahu adakah ianya akan merebak ke sini. Cuma kita selamat sedikit kerana kebanyakan negara dagang kita di sekitar Asia Pasifik. Negara China, negara Asia Tenggara, yang jauh pun Amerika Syarikat lah. Tapi Amerika Syarikat dia tak ada lagi orang kata terang-terangan terlibat dengan peperangan. Diguna proxy je sekarang ni. Jadi hubungan dagang kita dengan negara-negara besar ni masih lagi dalam keadaan baik. Dan satu lagi strategi yang kita ambil, kita lebih cenderung untuk melakukan perjanjian dagangan unilateral. Kita adalah ahli kepada RCEP, CPTPP, dan sekarang kita akan memohon untuk masuki BRICS. Apabila kita banyak perjanjian seperti ini, pasaran kita lebih terbuka, meluas, potensi pelaburan pun dan perniagaan itu wujud, dan itu yang membolehkan kita lebih resilient, lebih mampan untuk bertepani ketidaktentuan ekonomi global. Doktor, apabila kita sebut tentang pelaburan, pelaburan ni adalah antara aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi dalam negara. Dan seperti mana kita sedia maklum, pelaburan yang melibatkan pelabur-pelabur yang besar-besar ni lah kan, Doktor, bukan sahaja mereka ini melihat kestabilan daripada aspek ekonomi, tetapi juga kestabilan daripada aspek politik. Doktor, bagaimana? Ya, betul. Memang kestabilan politik ataupun kerajaan itu penting. Dan kita lihat baru-baru ini banyak syarikat gergasi seperti Intel dan sebagainya meneruskan pelaburan mereka, malahan menambahkan pelaburan mereka di negara kita. Dan itu adalah satu bukti keyakinan, dan ini semua adalah bersifat jangka masa panjang. Mereka tidak akan melabur kalau mereka rasa tahun depan politik tak stabil dan sebagainya. Sebab mereka perlu melabur, memastikan bahawa pulangan pelaburan itu akan diperolehi dalam masa akan datang untuk jangka tempoh masa yang lama. Pada masa yang sama, selain daripada kestabilan politik itu sendiri, setiap pelabur ini mereka kena mahu memastikan bahawa lengkap segala-galanya dari segi infrastruktur, kemudahan untuk membuka perniagaan di sini, dan juga modal insan, iaitu jumlah pekerja yang berkemahiran tinggi dan sederhana untuk memenuhi kehendak mereka. Sebab kalau kita lihat pelaburan yang masuk di Malaysia sekarang bersifat teknologi tinggi, tidak lagi yang datang untuk mungkin buka kilang buat cardboard ke, tak ada. Itu mungkin 30-40 tahun sudah lah, Doktor. Dan itu mereka dah pergi ke betul. Dan mereka dah pergi ke Vietnam, Indonesia. Sebab situ tanah murah, pekerja murah. Dan kita pun tak boleh bersaing dah dengan mereka kalau setakat hanya dalam industri yang berteknologi rendah macam tu. Jadi kita mesti memastikan penduduk kita melalui satu fasa upskilling, reskilling yang sebenarnya telah banyak dilaksanakan dalam belanjawan sebelum ini. Jadi saya lihat belanjawan kali ini pun tetap sama, memastikan kita dapat meningkatkan bilangan pekerja tempatan yang mempunyai kemahiran yang memenuhi keperluan pelabur dan juga industri masa kini. Jadi doktor tak sedar, saya rasa macam baru je mulakan perbincangan. Baru 5 minit ke? Baru 5 minit. Rasa macam baru tapi sebenarnya dah lama. Jadi kita nak tarik nafas dulu, doktor. Jadi kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Terus setia bersama dengan kami dalam Ruang Bicara. Baik, kita akan sambung perbincangan kita semakin panas sebenarnya mengenai penambahbaikan kerangka ekonomi agihan saksama. Okey, doktor, saya nak kongsikan sedikit antara 7 petunjuk prestasi utama sebagai sasaran jangka sederhana untuk dicapai dalam 10 tahun dalam inisiatif ekonomi madani. Ada 7, saya sebut 3 dulu, doktor. Antaranya adalah untuk menjadi antara 30 ekonomi terbesar dunia. Yang kedua, 12 teratas dalam indeks daya saing global. Yang ini saya ambil lah sebab saya wanita. Penyertaan wanita dalam tenaga kerja mencapai 60% dalam tempoh 10 tahun. Adakah doktor melihat ianya akan tercapai dengan jayanya, doktor? Okey, jawapan tulus tulus, kena tulus jawapannya. Okey. Alright, yang pertama tu yang berdaya saing ekonomi terbesar. Ekonomi terbesar. Okey. Kita dulu pernah menghampiri, tetapi selepas pandemik itu banyak negara yang ke depan. Tetapi sebenarnya
kita pernah, saya pernah ada sesi libat uruslah dengan Perdana Menteri sendiri. Memang itu satu target yang kita mahu capai. Tetapi kalau boleh, kita tidak mahu kita capai target itu, tetapi rakyat ketinggalan. Macam mana boleh terjadi? Menjadi ekonomi terbesar, tetapi rakyat sebenarnya masih lagi tidak, orang kata, sejahtera. Iaitu, kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi ini, ianya berdasarkan, sebagai contoh, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ni adalah, orang kata, keluaran dalam negara kasar tu dibahagikan dengan jumlah penduduk. Kalau satu kumpulan yang memiliki kekayaan, iaitu mungkin syarikat multinational corporation ataupun syarikat gergasi, tetapi pekerja masih lagi gaji rendah dan sebagainya. So kalau mereka makin kaya, kalau bahagi dengan jumlah penduduk, nampak seolah-olah kita dah meningkat, tetapi realitinya tidak. So isunya adalah kami lebih rela kalau ekonomi kita tidaklah, orang kata, top 30 tu, tetapi rakyat semua gaji tinggi. Maknanya apa, semuanya dapat lebihan pendapatan, dapat menyimpan, melabur, dapat, apa orang kata, menikmati kualiti hidup yang bermaruah. Tak apalah kalau tak sampai 30, tetapi semua ada rumah sendiri, kan? Apa, ada, orang kata, tak perlu dua kerja, kan? Ada dapat menikmati apa orang kata, selepas waktu kerja tu dengan keluarga. Itu sebenarnya kita haraplah. Iaitu kalau dapat capai bagus, tapi jangan lupakan rakyat lah. Itu satu. Kalau yang berkait dengan daya saing itu pun sama. Itu memang kita boleh capai. Ianya memerlukan komitmen daripada semua pihak. Tidak boleh harapkan kerajaan sajalah. Dan mesti ada, orang kata, ganjarannya. Sebagai contoh, gaji progresif. Kalau kita tengok bagaimana kerajaan sekarang mahu melaksanakan gaji progresif, kerana ia bersangkut kait dengan produktiviti syarikat. Apabila pekerja meningkatkan kemahiran dan ini menyebabkan mereka mampu meningkatkan produktiviti syarikat dapat pendapatan lebih tinggi, maka mereka pun layak untuk dapat gaji lebih tinggi. Itu yang kita mahu lihat, kerjasama daripada semua pihak. Dan wanita tu sebenarnya boleh capai. Baru-baru ni statistik dah menunjukkan lebih kurang 56.7% berbanding dengan kaum lelaki lah lebih tinggi. Dan isu utama kenapa belum lagi capai 60% sebab faktor keluarga dan juga menjaga menjaga keluarga lah, dan juga isi rumah. Dan kalau kita lihat, isu ni adalah isu dah lama, iaitu kebanyakan wanita berkarya apabila sudah ada berkeluarga, kadang-kadang penjagaan anak tu telah diterapkan di kalangan sektor kerajaan, kena ada nursery ataupun tempat jagaan anak di setiap tu. Yang penting sekarang kepada swasta, kemudahan turut disediakan di situ. Dan kalau ada polisi inisiatif dalam Belanjawan 25 untuk menggalakkan majikan di sektor swasta untuk memberi sekurang-kurangnya kemudahan kepada pekerja wanita, saya lihat memang akan cepat meningkat. Sebab di universiti sekarang peratusan student ataupun pelajar perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Cuma sayang mereka dah masuk dalam pekerjaan, kemudian berhenti sebab faktor-faktor ini. Doktor, kalau kita lihat seringkali pembentangan belanjawan antara sektor ataupun bidang yang akan diberi keutamaan adalah pendidikan, kesihatan. Bagaimana mungkin your forecast antara sektor yang akan diberikan keutamaan yang outside the box selain pada kesihatan dan juga pendidikan pada pembentangan belanjawan pada kali ini? Okey, pertama memang pendidikan dan kesihatan akan kekal. Bagi saya lah, pendapat saya akan kekal menerima peruntukan tertinggi sebab pendidikan lah yang amat penting dari segi mengubah nasib sesuatu kaum ataupun negara, itulah masyarakat. Kalau kita tidak melabur untuk pendidikan, maka kita akan merudum lah. Jadi pendidikan kekal penting. Cuma mungkin lepas ni fokus kepada TVET lah, sebab kita dah ada majlis TVET, kita dah ada polisi TVET 2030 hanya untuk melaksanakanlah saja sekarang.
Dan untuk kesihatan juga sebenarnya masih lagi kekal utama sebab kita sekarang ni status kita aging nation, negara aging nation. Aging. Tapi kita akan menjadi age nation, negara yang mempunyai peratusan umur 60-65 ke atas lebih tinggi ni dalam masa mungkin 20-30% tu akan lebih meningkat. Jadi penyediaan kesihatan dari segi nursing dan sebagainya amat penting untuk golongan yang berusia. Namun sektor-sektor lain juga akan mula lebih diberikan penentuan seperti sektor agromakanan, kerana kita lihat tentang food security amat penting. Bermakna kita mahu memastikan bahawa kita haraplah golongan belia akan menjadi usahawan bertani yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan sektor agromakanan kita, mengurangkan kebergantungan kepada barangan asing atau luar, dan juga sektor yang bersifat teknologi tinggi. Seperti kalau kita lihat sekarang, pendigitalan dan automasi itu penting untuk perniagaan seperti perniagaan mikro, kecil dan sederhana untuk bersaing dengan banyak lagi yang kata bersaing di luar sana dan mengekalkan kelestarian atau kemapanan mereka. Dan apabila kita melihat teknologi baru ni lah, pada masa yang sama, sekarang ni kita tidak boleh bergantung kepada komoditi tertentu saja, seperti minyak dan gas. Kita mempunyai potensi untuk menghasilkan renewable energy melalui solar, tetapi kita juga dianugerahkanlah bumi kita ni memang bertuah. Dulu ada timah, ada emas, ada orang kata tanam apa saja pun jadi. Okey. Sekarang rupa-rupanya kita pun ada satu deposit nadir bumi yang begitu banyak. Anggaran dia lebih 1 trilion ringgit lah, tetapi cabarannya adalah bagaimana kita ada keupayaan dan kemahiran untuk mengekstrak dia tu daripada tu tanpa menjejas keadaan sekitar dan menghasilkan barangan daripada itu supaya kita dapat orang kata nilai tambah yang begitu tinggi. Dan di situ saya lihatlah antara yang sektor-sektor yang akan diberi keutamaan dalam belanjawan kali ini. Doktor, apabila kita cakap tentang pembentangan, setiap kali pembentangan belanjawan ini, setiap sektor, dan kita juga dengar suara-suara daripada rakyat, pastinya mahukan segala manfaat dan juga segala faedah untuk masing-masing nak kan. Bagaimana, sikit saya nak sentuh mereka yang terlibat dalam perusahaan kecil sederhana. Bukan saja kos sara hidup yang semakin tinggi, kadang-kadang utility, sewa, gaji, kadang-kadang tu dia secara tidak langsung terdapat jurang margin yang cukup besar. Jadi mereka ini pasti kalau nak berniaga nak untung, nak untung. Jadi ada ketetapan harga tertentu, tetapi daripada mereka mungkin yang memerlukan perkhidmatan atau produk itu mahukan yang lebih murah. Jadi saya kira terdapat kecelaruan di situ. Bagaimana mungkin perkara ini dapat dikurangkanlah, doktor, dalam aspek ini supaya secara sikit tak banyak adanya keseimbangan di situ. Tak adalah macam saya katakan tadi margin tu terlampau besar. How to balance up actually? Okey, di Putra Business School pun kita ajar benda ni dalam kita punya strategic decision making, macam mana nak membezakan perniagaan kita dengan perniagaan lain. Satu dari segi price differentiation, maknanya kalau strategi yang biasa, kalau kita dapat jual lagi murah daripada orang akan beli. Tapi ini tidak mempan, maknanya dia tak kekal lama. Apabila orang lain berjaya jual dengan lebih murah, kita kehilangan kelebihan tu. Terutama kalau kita tengok barangan daripada China lah. Memang kalau murah pun murah habis. Tetapi strategi kedua, pembezaan dari segi nilai tambah tu, maknanya value added. Walaupun harga sama ataupun harga lebih tinggi, tetapi barangan kita mempunyai sesuatu yang istimewa yang tak ada dengan barangan lain. Mungkin dari segi sekarang ni orang lebih kepada branding, okey, ataupun sesuatu yang memang orang nak. Bukan semata-mata ada yang kita boleh buat, tapi memang betul-betul pelanggan mahu. Jadi sebagai perusahaan mikro kecil sederhana, kebanyakan di negara kita ni sebenarnya dalam sektor industri food and beverages, F&B.
dan ia melibatkan hubungan baik dengan pelanggan. Okey. Jadi ia lebih kepada bagaimana kita menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Sama macam pelancongan. Orang kata ramai pergi ke Hat Nyai, Thailand sebagainya. Tapi sebenarnya kita berjaya juga menarik lebih banyak pelancong daripada luar datang ke sini. Kerana kita juga mempunyai orang kata keistimewaan sendiri. Dan juga kalau kita cakap tentang otomasi, pendigitalan semua tu, ianya boleh membuka ruang untuk peniaga kita bukan saja ke dalam pasaran tempatan, tetapi kat luar. Rupa-rupanya ada juga barang kita kat sini yang negara luar mahu, pelanggan luar mahu. Dan bagaimana kita mahu boleh menjualnya melalui platform yang telah disediakan. MDEX sebagai contoh ada dipanggil Glow kalau tak silap, program yang membolehkan kita jual barangan perkhidmatan kita kepada luar. Orang selalu sebut tentang gig ekonomi. Tapi ramai ingat gig ekonomi ni bawa motor, bawa kereta, hantar barang, hantar orang. Tapi pasaran kita agak terhad. Dan kita pun tak ada kudrat lah nak sentiasa buat itu selama-lamanya, dan pendapatan kita pun tak boleh nak berkembang. It's not a long term profession. Itu atau sementara boleh lah, sementara kita cari kerja lebih bagus. Tapi sebenarnya gig ekonomi kontek dia lebih luas. Iaitu kalau kita dapat tawarkan perkhidmatan kita dari segi pengaturcaraan, programming, design, reka bentuk, consultation, perundingan, coaching, semua benda ni kita boleh bagi kepada satu dunia. Dan mereka akan sanggup bayar. Dari situ kita boleh orang kata menambahkan pendapatan kita, tak kisah di mana kita berada, di pedalaman Sarawak pun boleh. Sebab sekarang ni kerajaan telah meningkatkan infrastruktur 5G. Cuma kita harap dalam belanjawan kali ni ada jugalah insentif untuk beli gadget ataupun peranti elektronik ataupun pelan data yang orang kata mampu langgan, supaya 5G dah ada, boleh dimanfaat. Itu sebaiknya. Kita akan sambung, Doktor. Tapi sebelum kita akan bersama dengan pemanggil kita dari Sabah, Datuk Gulam. Namanya berbelit-belit, saya nak sebut, maafkan saya, Datuk Gulam. Mungkin ada soalan yang hendak diajukan kepada Doktor. Hello. Terima kasih. Ya, silakan. Prof, saya ada soalan kepada Prof. So, bagaimana dengan hutang kita ni yang begitu banyak interest dia? Ada tak kita boleh terfikir meminjam negara lain yang interest dia kurang? Supaya the interest alone boleh kasih hidup rakyat kami di Malaysia. Apa yang saya tahu, the interest alone mungkin 30-40 bilion. Kita punya penduduk pun baru 30 juta, 40 juta. Bayangkan, interest tu boleh dikasih hidup beberapa puluh juta di Malaysia. So, kalaulah kita dapat mengkabah hutang kita yang ada sekarang ni dengan pinjaman yang interest dia a little bit lower, meaning that kami boleh simpan separuh. So, jangan kita nak ini. So, terima kasih. Because of the currency kami ada naik sedikit, tapi masih membebankan rakyat juga. Masih membebankan rakyat. So, why not you tak cadangkan kepada kerajaan 2-3 tahun akan datang ini to pay first itu kita punya pinjaman sampai separuh. We don't mind lah. Dulu punya Perdana Menteri tidak bertanggung jawab. Dia tidak bayar. Sepatutnya mereka, sebelum mereka lari, bayar dulu hutang mereka yang pinjam. Tapi past is past. Tapi kita perbaiki, membetulkan sekarang ni what is kita punya intention sekarang, just to pay kita punya utang. Ataupun cari lain negara yang boleh cover interest tu lebih murah sikit supaya rakyat selesa. Pasal the interest alone, rakyat boleh dibayar 1,000 tiap bulan ataupun 2-3,000 setiap tahun. 1 bulan. Tak payah kerja. You bayar interest kepada luar negara, sedangkan orang kita mati tidak makan. Why not you settle in hutang, kasih makan rakyat kita. Sekian, terima kasih Profesor. Baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Gulam. Mungkin jawapan daripada doktor sendiri. Memang saya pun ada sebut awal tadi bahawa kerajaan komited untuk mengurangkan hutang kerajaan persekutuan itu dalam peluangan defisit. Memang
intention dia, harapan dia kita tidak berhutang. Saya ada bagi cadangan kepada kerajaan, ada beberapa inisiatif ataupun alternatif yang boleh menggunakan hutang kerajaan. Sebagai contohlah, hasil kerajaan datang daripada cukai. Okey, bulan 4, bulan 6 macam tu dia dah buat mula kutipan cukai. Katakan pada awal tahun nak bagi bantuan tunai. Mungkin kerajaan tak ada duit lagi sebab belum dapat lagi kutipan cukai, meminjam. Kemudian bagi sumbangan tunai kepada rakyat. Tetapi kita ada satu sistem dipanggil sistem mukasah ataupun netting sistem yang mana kita tak perlu meminjam, tetapi kita kasih bantuan kepada rakyat ni dalam bentuk voucher. Macam sumbangan tunai ramah tu cash. Tapi kadang-kadang kita kasih cash, kita tak tahu dia belanja kat mana. Jadi dulu pernah ada orang kata baca kupon buku satu Malaysia apa dulu kan. Tapi sekarang ni apa kita boleh buat, katakan kita bagi voucher untuk dia membeli barangan daripada kedai-kedai tertentu. Kedai ni bila dia dapat voucher, dia tak dapat duit tau, dia dapat voucher. Tapi dia akan boleh rebate dengan lembaga hasil dalam negeri apabila nak bayar cukai. Sepatutnya perniagaan tu kena bayar 1 juta, tapi sebab dia dah kumpul voucher ni 500,000 sebagai contoh, jadi dia kontra lah. Jadi dia cuma bayar 500,000 saja. Ini akan menjimatkan duit kerajaan, sebab kalau kerajaan meminjam kemudian kutip cukai, dia kena bayar balik pinjaman tu dengan interest. Tapi kalau ni dia bagi voucher saja, jadi dia tak perlu minjam. Dan kemudian bila pembayar cukai ni nak bayar tapi dia dah kontra, jadi dia dah jimat kat situ. Dia elemen nak bayar interest tak ada. So teknik mukasah ni memang boleh dilaksanakan untuk memastikan bahawa tidak perlu ada keperluan untuk meminjam lagi. Kalau meminjam dengan negara kadar faedah rendah, dulu masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua, memang ada dia buat pinjaman dipanggil samurai bond. Cuma kat situ ada risiko sikit, iaitu walaupun interest rendah, tetapi kita meminjam dengan menggunakan currency Jepun, dan kalau currency Jepun tu meningkat, kita beban hutang pun bertambah. Tapi kita sekarang setakat ni kebanyakan pinjaman kita denominasi dia ringgit. Jadi kita tak terlalu terkesan dengan perubahan mata wang asing kat luar. Sama jugalah macam diri kita lah. Sebenarnya isi rumah hutang lagi tinggi daripada kerjaan persekutuan, 1.53 trilion. Macam kalau kita rumah kita ada hutang, kita nak kurangkan hutang, kita terpaksa berjimat. Kita kena mungkin tak makan luar, masak sendiri. Makan sekali je ke mungkin? Makan sekali. Dan kadang-kadang benda tu agak menyeksa, menyakitkan kita. Kerajaan boleh buat macam tu. Maknanya dia tak perlu ambil hutang lagi, tapi duit tak cukup, mungkin dia kurangkan segala bantuan. Tetapi masalahnya ialah nanti tak popular. Bila tak popular dalam masa 5 tahun, dalam masa 2-3 tahun ni out lah. Itu yang orang kata keseimbangan yang perlu dicari. Bagaimana untuk nak menggunakan hutang tetapi masih lagi mampu memberi bantuan kepada rakyat. Bagaimana memastikan rakyat apa orang kata mahu kita lagi lah sebenarnya. Di situ saya lihatlah memang Datuk Seri Anwar ni masa zaman dia jadi Menteri Kewangan pertama, itu yang dia berjaya lakukan, iaitu belanjawan tu jadi surplus, lebihan. Dan kalau kita tengok dia memang sungguh-sungguh nak kurangkan tu. Itu saya nampak itu ciri-ciri dia. Masa pertama jadi Menteri Kewangan tu, dia dikurangkan projek mega, dia potong gaji menteri dan dia buat belanjawan lebih. Kali terakhir 1998. Lepas tu defisit dia sampai sekarang. Tapi dah 2 tahun ni saya tengok memang dia dah fokus kat situ. Jadi kita harap bila dah ada lebihan, memang hutang dapat dikurangkan. Baik. Tarik nafas saya. Ya. Kita akan sambung perbincangan kita mengenai penambahbaikan kerangka ekonomi Gihan Saksama bersama dengan doktor. Kita nak berehat dulu, doktor. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali bersama kami dalam Ruang Bicara. Doktor, kita bercakap mengenai strategi perumahan jangka masa panjang. Mungkin ada yang sedia maklum, mungkin ada yang kurang pasti tentang apakah pengertian sebenarnya. Penjelasan daripada doktor yang sedikit sebanyak yang mungkin
akan dibentangkan dalam belanjawan 2025? Ya, sesuatu yang saya betul harapkanlah. Sejahtera rakyat itu bermakna setiap rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Kita lihat harga rumah semakin lama makin meningkat. Malahan kalau rumah harga RM300,000 dengan kadar pinjaman 30 tahun, interest 6 ke 7%, kita akan bayar lebih kurang macam RM700,000, 2 kali ganda. Sebab kos pembiayaan itu terlalu tinggi. Sejak dua belanjawan lepas 2023 dan 2024 tidak ada inisiatif untuk golongan M40 ke yang baru berkahwin ke untuk memiliki rumah yang dengan insentif tertentu. Yang ada cuma untuk B40, itu pun sewa selama-lamanya, dan ada juga bersifat rent to own tapi sementara, lepas tu kena pinjam juga. Jadi saya berharaplah apabila kerajaan sudah mula memikirkan strategi untuk memiliki rumah ni, kita tidak mahulah strategi itu bersifat iaitu apabila harga rumah makin meningkat, strategi ini adalah panjangkan tempoh pinjaman. Di Jepun sudah ada intergeneration loan, iaitu macam 60 tahun. Bapa meminjam, tak habis bayar sebab meninggal ke, anak pula sama membayar. Kita tidak mahu itu berlaku dekat Malaysia lah. Penyelesaiannya bukan memanjangkan tempoh pinjaman tersebut, tetapi penyelesaiannya adalah pergi kepada alternatif pembiayaan itu sendiri. Ada satu konsep yang kita harap dapat diguna pakai oleh kerajaan, iaitu konsep musyarakah mutanakisah, rent to own, tetapi tidak melalui bank, hanya melalui sistem koperasi yang melibatkan kerjasama antara ahli koperasi itu untuk memiliki rumah, dan tidak melibatkan kadar faedah yang ditetapkan oleh bank. Kita dah buat simulasi, dan ada juga success story di Kanada, Ansar Housing Cooperative, yang membolehkan ahlinya memiliki rumah dalam tempoh yang amat singkat, 12 ke 15 tahun saja, dan pembiayaannya lebih rendah daripada yang dilakukan oleh institusi kewangan. Saya lihat banyak di luar sana alternatif pembiayaan, bukan saja rumah tetapi pinjaman perniagaan, peribadi, dan juga malahan kerajaan juga dari segi konteks pinjaman itu yang boleh diterokai, diperkasakan pemikiran lokal. Tak, itu juga yang Perdana mahu. Kalau kita buat apa yang biasa, mungkin kita tidak boleh keluar daripada kepompong hutang yang amat tinggi meningkat, dan juga kos yang meningkat. Apabila kita pergi kepada alternatif yang tidak melibatkan sesuatu hutang, sebab kita dalam debt based ekonomi berasaskan hutang, tetapi ada juga satu pendekatan lain yang bersifat perkongsian ataupun equity, yang membolehkan rakyat, peniaga dan sebagainya lebih menikmati kesejahteraan itu di dalam kebebasan, tidak ada hutang. Itu yang saya harapkan untuk pemilikan rumah ini. Kita harus cuba perkasakan konsep pemilikan itu tidak semestinya berasaskan hutang. Tapi doktor kalau kita cakap tentang financial freedom ni, tapi pada masa yang sama kita mempunyai kekangan dengan kos sara hidup yang tinggi. Kadang-kadang apa yang kita dapat tu, komitmen kita tinggi daripada apa yang kita dapat. Bagaimana Yelah, dalam apa jua kita lakukan perlunya ada keseimbangan. Tapi kadang-kadang tak seimbang juga, doktor. Bagaimana agaknya nak berhadapan dengan situasi yang macam tu? Kita bercakap dari aspek ataupun skop masyarakat sendiri. Mungkin jangka masa pendek dalam belanjawan 25 ni, kerajaan mungkin akan meneliti semula gaji minimum. Sekarang 1,500, mungkin boleh dinaikkan untuk sektor tertentu. Tak semestinya semua. Mungkin PMKS tak mampu, tetapi mungkin ada industri tertentu dah boleh naik gaji minimum. Gaji progresif juga akan boleh membantu mengurangkan jarak antara gaji CEO dengan gaji pekerja bawah. Saya lihat jangka masa pendek itu yang boleh dilakukan. Yang itu juga yang kita lihat telah dilakukan tahun ini, yang mana golongan miskin tegar telah dapat dikurangkan, iaitu peningkatan gaji seisi rumah itu yang boleh membolehkan mereka ada lebihan pendapatan. Saya lihat itu jangka masa pendek. Naikkan gaji supaya jika ada berlaku kenaikan kos sara hidup pun sekurang-kurangnya boleh bayar juga. Itu
pendekatan transmisi pendek lah. Dan kadang-kadang tu ada yang buat sampai 2 kerja kan, tak ada cukup rehat. Takut juga doktor sebab kita takut gangguan mental ataupun terlampau lethargic ataupun terlampau penat yang membuatkan mungkin mereka tidak produktif juga. Dan saya kira ada baik dan buruknya juga doktor. Kesihatan mental tu amat penting. Selepas pandemik memang itu sesuatu yang kita lihat apabila dilanda pelbagai musibah, kehilangan kerja, kemudian kos sara hidup kekal meningkat, maka kesihatan mental itu amat penting dan ianya memang berlaku apabila kita tidak mempunyai waktu rehat yang cukup dan bekerja sepanjang masa. Negara luar dah mula memperkenalkan 4 hari bekerja. Saya tunggu juga Malaysia bila nak jadi macam tu kan. Sebab mereka dah buktikan dengan 4 hari kerja mereka kekal produktif. Sebab 4 hari tu dia betul-betul fokus habiskan semua tu supaya dia boleh menikmati 3 hari tu berehat. Ataupun dalam ATA pun dah ada flexible hour working dari segi masa, dari segi hari dan dari segi tempat. Saya harap majikan juga akan memulalah mengambil kira ni, tak semesti semua kena datang pejabat ataupun semua kena kerja hari tertentu ke ataupun masa tertentu. Tengok kat mana yang sesuai yang boleh membantu meningkat produktiviti dan yang lebih penting kesihatan mental itu sendiri. Saya nak sentuh sikit, mesti ramai pejabat awam nak dengar mengenai sistem saran perkhidmatan awam. Kan yang dinanti-nantikan oleh 1.6 juta pejabat awam. Mungkin pandangan daripada doktor, apakah mungkin antara manfaat yang akan diperolehi oleh mereka ini? Okey, saya rasa mereka akan dapat manfaat lah. Gaji naik 15% tapi berperingkat mereka akan dapat lebihan pendapatan, kualiti hidup akan meningkat dan itu yang kita mahu. Kita tidak mahu penjawat awam kekal di gaji lama, tetapi expectation mahu mereka menjalankan tugas lebih daripada sepatutnya. Kita harap mereka akan lebih produktif dan juga mampu mengurangkan juga, sebab penjawat awam pun ramai yang berhutang. Ada yang sampai berapa ratus tinggal dalam gaji. Kita harap selepas ni mereka dapat menguruskan pengurusan kewangan individu itu dengan lebih baik. Bila dapat gaji tinggi ni mampu menguruskan lebih baik. Tetapi yang lebih kita harapkanlah adalah produktiviti itu sendiri yang mampu meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan tumpah kepada rakyat. Rakyat pun dapat perkhidmatan yang terbaik dan negara pun dapat kekal makmur. Kita harap hasrat oleh Perdana Menteri kita, harapan beliau bahawa dengan peningkatan gaji ini akan meningkatkan produktiviti, meningkatkan komitmen kegiatan kerajaan, akan memberi kesan yang amat positif kepada negara kita. Bagaimana doktor melihat belanjawan kali ini dapat membuktikan Malaysia untuk berdepan dengan pelbagai isu global, permasalahan global dan sekaligus doktor melihat bagaimana belanjawan ini dapat menyokong pembangunan dan juga kebajikan rakyat secara keseluruhannya. Saya lihat belanjawan untuk 1 tahun ia betulnya adalah perancangan jangka masa pendek untuk 1 tahun dia dan fokus harus kekal kepada rakyat. Itu sebab Perdana Menteri pun selalu tekankan kita nak tangani isu inflasi, kita nak menangani kos sara hidup, kita nak meningkatkan gaji. Betul-betul spesifik bahawa ini berkaitan dengan rakyat. Dan sebenarnya ia ini tidak semata-mata kerajaan bagi duit. Kita tahulah kerajaan dah akan memberi gaji yang lebih tinggi kepada kegiatan kerajaan. Tetapi yang bekerja di Malaysia ni 16 juta. Kita dengan kerajaan 1.6 juta. Bagaimana nasib dengan 15 juta yang lain yang swasta bekerja sendiri. Dan di situlah kita lihat kita mahu dalam belanjawan 25 ini banyak juga inisiatif untuk majikan. Mampu memberi ruang kepada pekerja untuk lebih produktif dan work life balance tu ada dan juga kesihatan mental terjaga. Pada masa yang sama memberi pulangan kepada perniagaan itu sendiri untuk lebih berdaya saing dan maju. Itu sebabnya penyediaan infrastruktur,
jalinan hubungan dengan antarabangsa harus sentiasa dilakukan. Kita lihat PM sentiasa keluar negara mencari pelaburan sebab ini semua nak membuka ruang kepada perniagaan industri di negara kita berkembang. Yang kita harapkan sekarang ni limpahan itu sampai kepada pekerja dan rakyat. Kita akan monitor supaya jurang kesenjangan itu dapat dikurangkan. Kalau lepas ni jualan BMW makin meningkat dan jualan motor pun makin meningkat, itu kita tak nak. Maknanya rakyat bawah tu hanya mampu beli motor, hanya beli motor saja. Yang kaya beli helikopter, beli dia macam inilah konsep doktor, yang kaya makin kaya kan doktor. Yang tak berapa mampu ni yalah di situ sajalah dia takut kita nak jualan BMW meningkat. Tapi jualan kereta-kereta yang lain pun semua sama meningkatlah. Orang dah tak beli motor, orang dah beli kereta dah semua. Sama-sama orang kata makmur lah. Apapun keutamaan harus diberikan kepada rakyat. You have to bear that in mind lah. Okay. Jadi saya kira satu perbincangan yang cukup komprehensif, penjelasan yang orang kata tu cukup padat daripada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pengarah Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School. Terima kasih doktor. Moga ada di ruang yang lain kita akan membicarakan dengan dia berlanjut lagi, mungkin 2 jam. Ini sejam pun saya rasa dah macam rasa sekejap sangat. Terima kasih sekali lagi kepada doktor. Jadi kita dah sampai di penghujungnya. Kita akan jumpa esok dalam ruang bicara. Saya Razah Rashid. Assalamualaikum.